Hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Puan Nur Khaniza binti Kaman yang akan bertindak sebagai moderator forum pada pagi ini untuk menjemput serta mengiringi barisan ahli panel yang terdiri daripada Yang Berbahagia Puan Rohaya binti Muhammad Razali, Pegawai Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, serta Yang Berusaha Dr. Ismailiza binti Ali, Pakar Pergigian Restoratif Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, bagi mengupas tajuk Wanita Sihat Anggun Berkarisma. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Yang amat mulia Sharifah Farah Adriana Jamalulai, Yang Berbahagia Tuan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Perlis Dr. Ismuni Buahari, Timbalan Pengarah, dan juga kepada semua hadirin forum pada hari ini, termasuk mereka yang menonton di Facebook Live. Selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat sekalian ke forum kita pada hari ini yang bertajuk Wanita Sihat Anggun Berkarisma. Bersama saya undang dua panel kesihatan untuk melalui sesi bual bicara bersama kita pada hari ini berkaitan dengan topik Wanita Sihat Anggun Berkarisma. Wanita amat sinonim dengan kesihatan, kecantikan, anggun, berkarisma. So lumrah seorang wanita amat mementingkan gaya dan juga keterampilan diri. So ingin tampak cantik dalam apa jua keadaan, cantik secara luaran dan juga cantik secara dalaman. So oleh itu kita dapati ramai di kalangan wanita yang sanggup berhabis ribuan ringgit, yang sanggup sakit untuk melalui beberapa prosedur untuk kelihatan cantik, anggun dan bergaya. So definisi kebanyakan wanita sekarang adalah mereka ingin kelihatan berkulit putih mulus, tidak berjeragat, tidak berjerawat. Kalau senyum tu nak gigi sentiasa tersusun, putih bersinar, bentuk badan yang kurus, bentuk badan yang ada cutting. Inilah selalunya definisi untuk kebanyakan wanita. So, kerana definisi inilah maka bercambahnya banyak penjualan produk-produk timbang kilo dan juga wujudnya fake dentist, fake braces, kerana permintaan yang amat tinggi untuk kesemua ini. Maka pada hari ini saya jemput panel-panel yang berpengalaman untuk bersama-sama dengan kita bagi mengupas beberapa isu hangat berkaitan dengan wanita. Di sebelah kanan saya perkenalkan Dr. Ismailiza, Pakar Pergigian Restoratif Klinik Kesihatan Berseri yang telah berkhidmat lebih daripada 25 tahun di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan di sebelah kiri pula, beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Farmasi Puan Rohaya binti Muhammad Razali. Beliau mempunyai pengalaman lebih 15 tahun dalam bidang farmasi dan pernah berkhidmat di cawangan penguatkuasaan farmasi, cawangan forensik farmasi, dan kini beliau berkhidmat di Seksyen Siasatan dan Pendawaan Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri Perlis. Selamat datang saya ucapkan kepada dua panel kita pada hari ini. Dan saya berharap agar perkongsian kita pada hari ini dapat memberi banyak info yang berguna kepada semua tetamu yang hadir pada forum ini. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, berbalik kepada topik forum kita iaitu Wanita Sihat Anggun Berkarisma, kita ingin mengupas beberapa isu yang berkaitan dengan produk kecantikan timbang kilo dan juga fake braces, fake dentist. Okey, so kerana permintaan yang tinggi, di pasaran kita dapati bercambahnya penjualan produk-produk kosmetik untuk tujuan menguruskan badan dan memutihkan kulit sama ada secara terang-terangan ia dijual ataupun secara kecil-kecilan. Dan persoalannya, selamatkah sebenarnya produk-produk timbang kilo ini, terutamanya produk-produk yang dihasilkan dalam bentuk pil, dalam bentuk tablet ataupun serbuk yang kita perlu konsum. So mungkin di sini Puan Rohaya ingin berkongsi sedikit info berkaitan perkara ini, bagaimana untuk kita ketahui bahawa produk kosmetik ini selamat untuk digunakan. Silakan Puan Rohaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merafat sembah Yang Mulia Tuanku dan juga Yang Berusaha Pengarah Kesihatan Negeri Perlis Dr. Ismuni bin Buahari,
Seterusnya terima kasih kepada Dr. Kaniza selaku moderator forum kita pada hari ini dan juga kepada rakan panelis saya Dr. Ismailiza. Seterusnya hadirin hadirat yang memenuhi dewan kita pada hari ini untuk seminar bual bicara wanita sihat, anggun dan berkarisma. Jadi bila kita bercakap tentang nak sihat, nak cantik, pengambilan ubat-ubatan dan juga penggunaan kosmetik bukanlah sesuatu yang asing ya. Dan pengambilan ubat-ubatan ni bukanlah sekarang ni je wanita ambil ubat ataupun ambil apa-apa produk untuk nak cantik, nak sihat. Sebenarnya zaman nenek moyang kita lagi pun kita dah biasa dengar terms tentang makjun, jamu semua tu kan. Semua tu adalah amalan-amalan tradisi yang diamalkan oleh wanita bagi tujuan untuk mencapai kesihatan. Begitu juga penggunaan kosmetik memang tidak dapat dipisahkan untuk membuat wanita itu tampil anggun ya, berketerampilan. Jadi kita kena faham ubat dan kosmetik ini dengan lebih mendalam lagi supaya memastikan ubat yang kita guna itu adalah selamat, begitu juga kosmetik yang kita gunakan. Jadi kita kena faham apakah itu ubat sebenar. Okey, ubat kalau ikut di bawah takrifan undang-undang ialah apa-apa sediaan dalam unit dos yang disediakan dalam yang disediakan untuk tujuan perubatan. Okey. Maksudnya ialah unit dos dekat sini ialah kita tahu kan ubat ada dalam bentuk tablet, dalam bentuk caplet, ada juga yang dalam bentuk serbuk, dalam bentuk sirap cecair. Okey. Dan dia ada tata cara pengambilan dia. Biasanya contoh kalau kita ambil Panadol, kita dinasihatkan untuk ambil 2 biji setiap 8 jam. Bila sesuatu perkara itu dia ada cara pengambilan dia yang teratur dan dia ada unit dos dan dia ada tujuan perubatan, kita kategorikan dia sebagai ubat. Seterusnya kita kena faham pula apa itu kosmetik. Okay? Kosmetik ni sebenarnya bukan wanita saja yang gunakan kosmetik. Okay? Kosmetik ni termasuklah apa-apa sahaja yang kita apply, yang kita sapu secara luaran ataupun yang kita gunakan pada gigi kita ataupun rongga mulut, oral cavity ya, contohnya mouthwash, dan yang kita sapu pada rambut, pada kulit, pada kuku, semua tersebut adalah termasuk di bawah kategori kosmetik. Yang mana kosmetik ini bertujuan untuk mewangikan ya, memperbaiki keterampilan. Jadi semua tersebut termasuk dalam kosmetik. Maknanya contohlah macam ada juga wanita yang jenis yang tak berapa bersiap sangat kan, tak pakai makeup macam saya lah, jenis yang tak pakai makeup. Tapi dalam seharian, kehidupan seharian, kita tetap menggunakan shampoo, kita tetap menggunakan hand sanitizer ya. Sekarang ni kita untuk mencegah jangkitan COVID ni kita gunakan hand sanitizer. Jadi semua tersebut adalah termasuk dalam kosmetik. Maksudnya lelaki pun guna, wanita pun lagilah menggunakannya. Okey. Jadi bila kita melihat dua perkara ini sentiasa digunakan dalam kehidupan seharian kita, ubat untuk tujuan perubatan, manakala kosmetik ialah untuk tujuan untuk memperbaiki dan memelihara keadaan tubuh badan manusia, maka Kementerian Kesihatan, kerajaan kita mewujudkan undang-undang untuk mengawal bagi memastikan pengendalian ubat-ubatan ini terkawal lah. Macam kita bawa kenderaan, mesti ada undang-undang jalan raya kan, untuk mengawal, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang jalan raya supaya tidak berlaku kemalangan dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan ubat-ubatan dan juga kosmetik. Kita ada undang-undang yang mengawal ubat-ubatan dan kosmetik. Okey, untuk makluman, bagi kawalan melibatkan ubat dan kosmetik ini ada akta yang terlibat iaitu Akta Racun 1952 dan juga peraturan-peraturan yang terlibat. Yang kedua ialah Akta Jualan Dadah 1952 dan juga Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Maka melalui undang-undang tersebut telah menetapkan ubat-ubat dan juga kosmetik ini bagi menjaga keselamatan dan kesejahterakan masyarakat, ubat-ubat dan kosmetik perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Sebab kita nak jaga kepentingan rakyat lah. Okey, tak nak ada pihak yang salah guna ataupun kalau ada apa-apa kata apa kesan sampingan. Jadi kita boleh ambil tindakan terhadap pengilang yang mengeluarkan produk-produk yang tidak bertanggungjawab ni lah ya. Jadi itu saja dulu.
sedikit saya nak tambah ya. Okey, kalau kita boleh tengok dekat layar ni, kenapa kita kena ambil produk yang berdaftar? Produk yang berdaftar ni dia bukan sesuatu yang senang lah untuk mendapat pendaftaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab dia perlu melalui proses yang agak ketat lah, doktor. Okey. Yang mana di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia terdapat satu agensi iaitu NPRA atau lebih dikenali sebagai National Pharmaceutical Regulatory Agency yang mengendalikan pendaftaran ubat-ubatan. Contohnya, untuk dapatkan status pendaftaran ubat perlu ada kilang yang berstatus GMP. Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengarkan GMP, which is Good Manufacturing Practice. Yang mana bila ada GMP ni dia dipastikan mesti personel dia ada pakaian yang proper, okey, equipment yang digunakan tu mesti ada maintenance dan sebagainya lah. Okey. Ini adalah contoh kilang yang ada GMP. Okey. Untuk ubat-ubat yang tak berdaftar, inilah keadaan yang mana produk-produk tersebut dihasilkan. Memang tak ada GMP, out memang out lah. Okey. Dari segi kebersihannya memang tidak dapat dijamin lah. Sebab apa? Ubat yang berdaftar ni sangat penting untuk kita ambil dan kita fokuskan kerana ubat yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan ni kita jamin dari segi 3 aspek. Dari segi keselamatan, dari segi kualiti dan keberkesanan. Sebab tu ubat yang hendak mendapat pendaftaran daripada KKM perlu melalui tapisan yang ketat lah. Mesti ada CJGMP dan ada beberapa ketetapan-ketetapan lain bagi menjamin 3 aspek tersebut dicapai. Okey, jadi macam mana kita nak kenal ubat tersebut memang berdaftar dengan KKM ataupun tidak? Okey. Jadi untuk kenal dan kita nak kenal pasti macam mana ubat tu berdaftar ataupun tidak dengan KKM, kita kena lihat pada 2 ciri utama. Okey, semak pada bungkusan ubat, sama ada pada kotak ataupun botol ubat. 2 ciri utama yang tersebut ialah mesti ada nombor pendaftaran MAL. Okey. Yang kedua, mesti ada pelekat hologram. Ini bagaimana kita nak kenal ubat yang berdaftar ataupun tidak dengan KKM lah ya. Jadi kita pergi dulu pada hologram KKM. Kita kena bezakan hologram KKM dengan hologram yang dikeluarkan oleh pengilang. Okay? Sebab ada juga setengah pengilang dia ada stiker dia sendiri, dia ada hologram dia sendiri untuk mark dia punya produk. Tapi kita kena fokus pada kotak ubat mesti ada hologram KKM yang macam ni. Okay? Dia ada huruf KKM di hujung kanan. Lepas tu dia ada lambang bunga raya dan di tengah tu dia ada macam barcode. Okey. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nafikan hologram ni pun ada yang palsu, ada yang cuba ditiru oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia nak lekat kat produk dia kan, dia nak kata dia punya produk pun ada hologram juga. Jadi apa yang boleh dibuat ialah kita disarankan untuk download aplikasi dalam handphone masing-masing. Itu aplikasi Pharma Checker. Ejaan dia FARMACHECKER, Pharma Checker. Kalau tengok kat situ, dia ada hologram Pharma Tag kan. Jadi ejaan dia Pharma Checker, Pharma Checker. Jadi macam mana nak gunakan Pharma Checker ni, just sama macam kita scan QR code. Scan QR code di tengah hologram tersebut. Kalau ada tanda right tu, maksudnya hologram tu hologram yang tulen lah. Okey, maksudnya produk tu produk yang berdaftar. Tapi kalau dia keluar result pangkah tu, maksudnya hologram tu hologram palsu. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh buat report dekat pejabat cawangan penguatkuasaan farmasi. Okey, jadi kalau untuk ubat kan Puan Rohayu. Ada sikit lagi doktor tentang nombor MAL saya nak terangkan. Okey. Seterusnya ialah yang tadi hologram, yang kedua nombor MAL. Dua perkara kena semak, hologram, yang kedua MAL. MAL ni pun perlu dicetak pada kotak ubat. Kita kena semak. Lepas kita tengok ada hologram, kita kena semak pula ada nombor MAL. Okey. MAL diikuti dengan 8 angka, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tuan-puan kira-kira 7. Tu nombor pendaftaran palsu lah. Dia mesti 8 dan diakhiri dengan abjad tertentu. Sama ada E, X, T ataupun N mengikut kategori ubat. E kalau untuk contoh ubat terkawal, contohnya macam ubat kencing manis, ubat darah tinggi, hujungnya huruf E. X untuk ubat am, contoh Panadol. Okey, Panadol ni boleh beli di kedai biasa kan. Macam ubat yang A tadi tu hanya boleh beli di farmasi saja. Perlu dapat refer daripada doktor. Okey. X ubat am, T untuk ubat tradisional, minyak gamat ke ubat batuk cak ibu anak kan dia kategori tradisional kan. Jadi hujung dia MAL huruf T.
Manakala suplemen kesihatan, yang nak cantik ni biasa nak ambil vitamin C kan. Puan-puan kena tengok, kena semak, mesti kena ada hologram dan nombor pendaftaran MAL 8 angka dan diakhiri dengan huruf N. Okey. So ni kalau untuk ubat. So kalau bagaimana pula dengan kosmetik? Kosmetik ada number hologram dan juga number MAL ni juga ke? Okey. Puan Raya? Baik, Dr. Khaniza. Untuk maklumannya, untuk kosmetik, tidak ada sebarang tanda ataupun marker yang kita boleh semak pada kosmetik tersebut. Sebelum tahun 2008, kita boleh semak ada nombor MAL, hujung di huruf K untuk kosmetik. Tapi bermula pada tahun 2008, Malaysia telah menandatangani satu perjanjian Asian Cosmetic Harmonisation yang mana KKM selepas itu menetapkan kosmetik ini hanya perlu bernotifikasi. Hanya perlu bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang tuan-puan boleh lakukan ialah buat semakan, boleh pergi next slide Doktor. Okey, tuan-puan boleh buat semakan melalui laman sesawang NPRA ni ataupun boleh download dekat handphone tuan-puan aplikasi NPRA Malaysia dan boleh buat carian berdasarkan nama kosmetik tuan-puan nak guna tu. Contohlah nak guna Safirania Gold kan, type lah Safirania Gold. Kalau ada result, maksudnya kosmetik tersebut bernotifikasi lah. Dia berbeza dengan ubat. Ubat memang kita kena check physically. Dan ubat juga kita boleh cek juga melalui aplikasi ni untuk tahu status pendaftaran dia. So apakah yang boleh menyebabkan produk ubat ataupun kosmetik ni tidak dibenarkan untuk dipasarkan? Ada bahan-bahan tertentu ke yang sebenarnya menjadikan dia tidak selamat untuk dipasarkan? Boleh Puan Rohaya explain lebih berkaitan dengan perkara ni? Baik, saya suka nak berkongsi dengan tuan-puan sebab ubat ni memang kita ambil dalam kehidupan seharian ya. Kita bukan ambil saja untuk kita, kadang-kadang kita macam yang Dr. N sebut tadi, kita ada juga ambil tolong berikan ubat pada orang-orang yang kita jaga kan. Jadi kita kena pastikan ubat-ubat tadi perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebab kita jamin dari segi 3 aspek itu tersebut. Dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, selalunya bagi ubat-ubat yang ada tuntutan, ubat-ubat tak berdaftar yang ada tuntutan boleh memberi tenaga lebih, yang boleh menghilangkan sakit badan, lenguh-lenguh. Biasanya ubat-ubat yang tak berdaftar dengan tuntutan sebegini akan dicampur palsu ataupun adulterated dengan racun berjadual yang selalunya iaitu steroid dan juga NSAIDs. Biasa kita tengok makjun ataupun ubat-ubat papan, ubat-ubat sakit pinggang semua tu kan, kalau kita tengok banyak dijual di kampung-kampung lah kan. Jadi ubat-ubat sedemikian ni kebanyakannya memang dicemari dengan steroids. Dan steroids ni hanya doktor sahaja yang boleh prescribe dan ada pemantauan khusus untuk ambil ubat tersebut. Tapi kalau kita ambil secara berterusan, tak ada pemantauan, dia boleh memberi kesan yang sangat negatif lah, terutamanya pada organ buah pinggang kita, boleh menyebabkan kegagalan fungsi buah pinggang. Jadi saya tengok kat sini ada juga kaum lelaki kan, ada juga produk yang tidak berdaftar melibatkan produk perangsang seks. Okey, produk perangsang seks ni dicemari dengan, kita biasa dengar Viagra kan. Viagra yang dicemari dengan sildenafil dan analog memang sangat banyak. Biasanya produk-produk sebegini dijual dengan harga yang mahal. Contohlah satu sachet tu biasanya kalau paling-paling lagi RM5 kan. Ada yang dijual RM15. Jadi kita suspek dalam tu memang akan ada analog sildenafil, analog perangsang seks yang terdapat dalam tu. Yang mana sildenafil semua ni sekiranya diambil dalam berlebihan tanpa pemantauan boleh menyebabkan kegagalan fungsi jantung ya. Seterusnya yang berkaitan dengan wanita, biasa kita nak kurus kan. Kalau doktor boleh pergi slide kan. Okey, kita boleh tengok kat sini antara bahan yang selalu dicemari dalam produk-produk nak kurus ni ialah sibutramine dan juga phentermine. Sibutramine ni dah di-ban daripada pasaran Malaysia sejak 2010 disebabkan dia punya side effect tu lah. Jadi kerajaan Malaysia dah ban dah sibutramine. Tapi sibutramine ni yang menjadi pilihan pengusaha-pengusaha produk kurus ni untuk memastikan dia punya produk tu berkesan lah. Okay? Kalau kita tengok awal dulu, produk-produk kurus ni dia diformulasikan dalam bentuk
kapsul yang Kintop tadi kan, dalam bentuk kapsul. So bila dalam bentuk kapsul, farmasi tengok je dia kapsul, so ubat. So memang kita akan buat tindakan yang agresif. Sampai satu masa mereka ni bijak tau, dia tukar. Farmasi asyik attack je ni, kita tukar formulasi lah. Dia buat dalam bentuk candy. Nampak macam coklat je, kan, nampak macam gula-gula je. Dan sekarang mereka trend dalam bentuk minuman, dalam bentuk sachet. Memang bila kita test, memang akan sangkut ada sibutramine ataupun phentermine. Jadi kita kena hati-hati. Kita kena pastikan apa produk yang kita nak ambil tu. Kalau betul-betul, contoh kalau kita betul-betul ada masalah obesity, kita overweight, kita betul-betul nak turunkan berat badan, kita jumpalah dengan doktor, kan? Kita jumpalah dengan doktor, doktor akan suggestkan apakah cara ataupun kalau perlu ubat, so doktor akan start dengan ubat. Kita jumpa juga dengan pakar pemakanan untuk ubah kita punya pola pemakanan. Kita kena tingkatkan kita punya exercise. Itu adalah jauh lebih selamat berbanding kita merisikokan diri kita mengambil produk-produk sebegitu. Sibutramine ini memang sangat bahaya. Okay. Seterusnya ialah kita dah habis tentang ubat, tentang kosmetik. Okay. Kosmetik juga ada bahan-bahan yang tidak boleh ada dalam kosmetik. Kalau tuan-tuan nak tengok, tidak boleh ada hydroquinone, tretinoin dan mercury. Yang ni tuan-tuan, perempuan memang kena semak pada kotak ubat, pada dia punya ingredients tu. Tak boleh ada 3 perkara ni. 3 perkara ni dia bertindak sebagai peluntur, dia macam klorak. Bila dia letakkan dalam kosmetik tersebut, dan bila kita sapu pada permukaan kulit kita, dia akan menghakis. Memang sehari, 2 hari, 3 hari memang nampak putih lah. Lama-lama dia akan menyebabkan pendarahan sebab dia mengakis kita punya lapisan epidermis. Okey, memang sangat-sangat bahaya. Dan 3 perkara ni kalau ada di-declare dalam, contoh nak dapatkan notifikasi kosmetik lah, memang Kementerian Kesihatan tak akan luluskan lah. Okey, jadi kita kena cakna lah tentang kosmetik dan juga ubat-ubat ni, pastikan berdaftar. Kalau kita nak dapatkan tu, pastikan daripada sumber yang sah lah. Okey, so satu lagi kan, sinonim dengan cantik ni adalah suntikan vitamin C. So apa pendapat Puan Rohaya tentang suntikan vitamin C ni? Okey, selain daripada kita berhadapan dengan isu campur palsu dalam produk-produk kosmetik, kita tengok trend sekarang ni ialah suntikan injection untuk memutihkan badan kan. Kita tengok, kalau tengok dekat Facebook, dekat Instagram tu memang banyaklah servis-servis yang disediakan untuk memutihkan satu badan lah dengan melalui suntikan. Sebenarnya kita tak pergi jauh. Dekat negeri Perlis sendiri pun ada, yang mana kami di Cawangan Penguatkuasaan sendiri telah jalankan beberapa serbuan di rumah-rumah. Kita pergi ke rumah-rumah, kita ada buat risikan dulu sebelum tu. Kita stok dia punya FB. Jadi saya nak maklum kat tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah. Kita akan stok dulu, kita akan buat risikan FB dia. Daripada situ kita akan dapat maklumat. Kita dapat juga maklumat aduan daripada masyarakat. Jadi daripada situ kita akan pergi ke mana dia buat operasi, tempat dia buat operasi. Bila kita pergi ke tempat dia buat operasi, kita tengok dia ada bed lah kan, dia ada katil untuk customer lah, kita tak pergilah pesakit. Okay, untuk customer dia. Dan dia ada jarum-jarum dan juga dripping set semualah. Okey, dan kita akan dapat masa kita buat serbuan tu, kita akan dapati satu drip normal saline tu dia dah buat koktail dah. Dalam tu dia dah suntik vitamin C, dalam tu dia dah suntik tranexamic acid, ya, macam-macam lah. Dan saya sendiri secara peribadi bila tengok benda tu, kata ya Allah, macam setara ni lah nak merisikokan nyawa diri untuk nak nampak cantik kan, nak putih satu badan. Sedangkan orang yang mengendalikan tu bukanlah orang yang bertauliah. Dan contohlah kalau terjadi apa-apa masa dia tengah dripping tu, collapse ke ataupun berlaku sepsis, jangkitan kuman dalam darah, memang sesuatu yang orang kata apa, tidak berbaloi lah untuk kita ambil risiko sebegitu. Jadi perkhidmatan suntikan sebegini pun memang kita dalam perhatian penguatkuasaan farmasi, memang kita ambil tindakan, dan kita juga mengalu-alukan tuan-puan kalau ada maklumat boleh salurkan kepada kita lah. Ya. Okey.
Okey. Terdapat juga kan produk-produk yang sebenarnya dah tembus masuk ke pasaran, dah dijual pun sebenarnya. Tapi kita dapati dia ditarik balik. Ada juga kan banyak produk yang macam tu. So apa komen Puan Rohaya berkaitan dengan perkara tersebut? Okey, kita tak nafikan memang ada produk-produk yang pada awalnya kita dah pihak MPRA dah kemukakan status pendaftaran sama ada ubat ataupun kosmetik yang bernotifikasi. Dan ada satu peringkat yang mana MPRA akan melakukan post market surveillance. Maksudnya mana-mana ubat yang dah berdaftar, mana-mana kosmetik yang dah bernotifikasi, pihak MPRA akan turun ke padang, hantarkan wakil-wakilnya lah membuat sampling. Yang ni dah berdaftar ni adakah masih patuh ataupun tak. Jadi bila mereka buat sampling dekat pasaran, bila kita cek balik, rupanya dia dah campur palsu pula. Masa sebelum mohon pendaftaran tu, dia hantar sampel, dia hantar documentation cantik je, tak ada pun dia letak steroid ke apa ke. Tapi bila dia betul-betul yang ada di pasaran, dia letak steroid contohnya kan. Ataupun kosmetik yang dia notified tu, tiba-tiba dia letak tretinoin. Jadi kes-kes begini memang ada, memang pihak MPRA akan membuat produk recall secara aktif lah. Dan MPRA biasanya akan alert dalam website mereka mana-mana produk yang ditarik balik supaya menjadi makluman kepada kita semua. Dan tindakan produk recall ni hanya dapat dilakukan oleh pihak MPRA terhadap produk-produk yang mendapat pengesahan pendaftaran dan juga pengesahan dan juga kosmetik yang bernotifikasi. MPRA ada maklumat semua tu. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, MPRA boleh keluarkan arahan untuk buat produk recall. Ini adalah jauh lebih baik berbanding kita ambil ubat yang tak berdaftar. Ubat yang tak berdaftar memang tak ada siapa-siapa nak recall. Sebab tak ada siapa pun tahu ada kesan sampingan ke apa ke, ada berlaku semasa penghilangan dia tak jadi apa, tak elok ke apa kan. So tak ada berlaku produk recall. Dan orang tu akan berterusan menggunakan produk tersebut. Jadi kita dapat lihat di sini ubat-ubat yang berdaftar dan juga kosmetik yang bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia itu memang kita dapat jamin dari segi keselamatan, keberkesanan dan kualiti. Dan kalau perlu ditarik balik, memang kita akan buat secara berperingkat, berbanding dengan ubat yang tidak berdaftar. Okey, so apakah ada tindakan undang-undang yang diambil bagi pihak yang menjual ubat yang tidak berdaftar dan juga kosmetik yang tidak bernotifikasi ini? So apakah pesanan Puan Rohaya lah kepada semua wanita berkenaan pengambilan ubat dan juga produk kosmetik ini? Baik, macam yang saya nyatakan di awal tadi, untuk ubat-ubatan dan juga kosmetik, kita ada Akta Racun 1992, kita ada Akta Jualan Dadah 1992 dan juga Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Yang mana di bawah undang-undang ini menetapkan mana-mana individu yang memiliki, ada aja dalam milikan dia, memiliki, menjual, mengilang, mengimport ubat tidak berdaftar atau kosmetik tidak bernotifikasi adalah satu kesalahan. Okey, memiliki tu tidaklah bermaksud kita dalam rumah tu, contohlah kita buat raiding dan rumah tu ada 3 orang, kita jumpa 3 botol, kita taklah kita rampas semua, kita taklah charge kat mahkamah. Dia kalau kita pergi kat rumah tu ada 3 orang tapi dalam tu ada berkotak-kotak ubat tak berdaftar. Jadi yang tu memiliki, kita dah nampak elemen dia bukan ubat tersebut untuk digunakan sendirilah, mesti ada dia nak jual lah ubat tersebut kan. Jadi kesalahan memiliki, menjual, mengilang, mengimport ubat tidak berdaftar dan kosmetik tidak bernotifikasi tertakluk di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik, yang mana boleh dikenakan denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu bagi kesalahan yang pertama. Maknanya kesalahan di bawah akta yang kita kuatkuasakan ni, dia bukan macam compound settle kat situ saja. Tapi kes yang melibatkan farmasi ni memang kita kena masuk dalam mahkamah. Jadi kalau penjawat awam tu memang tak cantiklah rekod kita kan. Jadi kita kena berhati-hatilah. Bagi kesalahan pertama RM25,000, bagi kesalahan yang kedua dan berikutnya boleh denda sehingga RM50,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali lah. Jadi macam yang saya nyatakan awal tadi, spirit undang-undang tu adalah untuk melindungi masyarakat, kesejahterakan masyarakat, dan ianya adalah untuk keadilan dua-dua pihak, termasuklah kita sebagai pengguna.
Okey, terima kasih Puan Rohaya. Satu perkongsian yang saya anggap amat ilmiah dan berinformatif daripada pegawai farmasi kita, dan harapnya dia bermanfaatlah untuk kita dan dapat membantu kita untuk memilih produk kosmetik sekiranya kita ingin membelinya di pasaran kelak. Okey. Beralih kepada isu fake dentist dan juga fake braces, juga tak kurang hangat ni isu ini diperkatakan. So kita beralih kepada Dr. Ismailiza, pakar pergigian restoratif kita, untuk kita berkongsi tentang perkara berkaitan isu fake braces dan juga fake dentist ini. Pertama sekali saya ingin bertanya kepada Dr. Is berkaitan dengan bagaimana kita nak kenal gusi kita, gigi kita, mulut kita ni sebenarnya berada dalam keadaan yang bersih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih pada Puan Moderator kita, Dr. Kaniza, dan panelis Puan Rohaya. Okay, alhamdulillah syukur hari ini kita berada dalam situasi yang semua ingin nak tahu tips kecantikan. Saya percaya semua yang ada yang masih stay dekat auditorium ni, semua anda yang pentingkan kecantikan. Betul tak? Okey, betul. Okey, tahniah sebab masih setia nak dengar tentang tips-tips ni. Okey, saya selaku pakar pergigian, dah tentu kita akan berbincang topik-topik yang berkisar tentang kesihatan dan kecantikan gigi. Kita ni sebenarnya kita kena hargai dengan daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Semua anugerah Allah kat kita ni kita kena hargai. So cara kita nak hargai ni kita kena jaga dia baik-baik. Okay? Ada setengah orang yang pandang remeh tentang gigi. Dia sanggup berdiet tak makan nasi selama setahun, tapi gigi dia biar tepi. Dia tak pentingkan. Sedangkan bila kita pentingkan penampilan, tak semestinya kita pakai baju cantik, kita berbadan slim. Bila kita senyum, kita mesti tunjukkan gigi kita tu berseri dan sihat. Okay? So, berbalik pada soalan Dr. Kaniza tadi. Soalan, macam mana kita nak pastikan gigi kita tu sihat ke tak? Gusi, mulut semua sihat ke tak? Okay? So, ciri-ciri gigi yang sihat, dia mesti color dia mesti putih natural. Putih natural maksudnya dia tak bertumpuk-tumpuk. Dia tak ada rasa sensitif, dia tak ada rasa sakit, dan dia tak bergoyang. Dan bila kita makan tu kita selesa, boleh bawa mengunyah tanpa ada rasa tak selesa. Dan bila kita bercakap tentang mulut yang sihat, kita tak fokus pada gigi. Setengah orang memang tengok gigi saja, gusi dia tak tengok. Tapi gusi pun memainkan peranan yang penting. Kita mesti pastikan gusi kita sihat. Gusi sihat dia kena color pink, merah jambu. Kalau ada orang yang gusi dia warna merah, itu dah kategori tak sihat. Dia mesti alert. Berwarna merah jambu, lepas tu dia melekat kemas je dekat permukaan gigi kita. Dan paras dia sepatutnya di leher, dekat paras leher gigi. Kalau dia susuk ke bawah nampak gigi panjang tu daripada yang sepatutnya, dia dah expose bahagian akar tu, maksudnya gusi kita dalam keadaan yang tak sihat. Okey? So adakah nafas berbau kan? Gigi kuning, nafas berbau dan gigi yang tak teratur tu adalah pengukur sebenar kepada rendahnya tahap kesihatan mulut kita. Dr. Is. Okey, kalau kita nak bercakap pasal mulut berbau ni kan, kita bersyukur sebab sekarang ni kita pakai face mask kan. Sebab sebelum COVID ni kita tak pakai face mask, bila kita berkomunikasi dengan orang lain yang mulut dia berbau, rasa macam nak mati pun ada kan. Okey, so sekarang ni bersyukur sebab kita pakai face mask, masing-masing baulah mulut sendiri dalam tu kan. Okey. Jadi kita kena faham apa punca mulut kita berbau. Yang normalnya bila makan petai, betul tak? Makan bawang putih, yang tu normal lah sebab kita makan something yang berbau. Okay? Orang lelaki selalu mulut bau, merokok. Jangan kata orang perokok ni dia mengaku mulut dia tak berbau, tak, of course berbau. Dan sebab kadang-kadang dia merokok, dia dah sebati, dia kata mulut dia tak bau, sebenarnya berbau. Okey, kita fokus kepada mulut berbau yang disebabkan oleh kesihatan pergigian. Sebab wujudnya bakteria dalam mulut kita,
Ya, bakteria tu dia berkumuh macam kita lah, makan, minum, semua kita membuang kan. So bakteria dalam mulut kita ni dia berkumuh menghasilkan asid dengan gas sulfur. Ya, sulfur tu dia akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Okey, bakteria ni Allah cipta yang ada dalam mulut kita ni, dia hidup dalam keadaan anaerob. Anaerob tu maksudnya dia tak perlu pun oksigen. Dia tak macam kita perlukan oksigen untuk hidup. Tapi bakteria dalam mulut dia boleh hidup survive dengan amannya dalam mulut kita tanpa oksigen. Sebab tu dia boleh duduk di celah-celah gigi ya, yang susah kita nak bersihkan tu, dia ada kat situ. Okey. So apa yang kita perlu amalkan supaya gigi kita tu sentiasa sihat? Okey, macam mana nak amalkan? Apa yang kita kena amalkan? Sebenarnya kan simple je nak jaga kesihatan gigi ni, tak susah pun. Ya, tak susah pun. Yang sebenarnya kalau kita nak tahu struktur dalam badan yang Allah bagi, yang Allah kurniakan dekat kita yang paling keras sekali adalah apa? Bukan tulang gigi. Lapisan enamel, lapisan yang paling atas Allah dah protect dah gigi kita dengan lapisan yang paling kuat. Sebab apa? Sebab Allah sayang kat kita. Tapi kita yang tidak menghargai, kita tak jaga. Permukaan yang keras ni dia mengambil masa yang lama untuk berlubang, untuk rosak. Itu kalau kita ada gigi yang rosak memang kita betul-betul abaikan. Ya. Okey. So apa soalan dia tadi? Macam mana kita nak apa yang kita amalan, patut amalkan? Okey, amalan dah tentu. Kita berus gigi ya. Kita mesti berus gigi berapa kali sehari? 2. Okey, sebelum tidur dan selepas bangun tidur, of course lah kan. Ada ke orang pergi kerja tak berus gigi? Yang tu dah paling teruk sekali lah. Okay. Yang ramai orang tak buat, gosok gigi sebelum tidur. Betul tak? Tak payah cakap kita lah. Adalah setengah-setengah kita yang kadang-kadang dah mengantuk, lipat-lipat kain apa semua. Lepas tu tidur. Yang sebenarnya kan kita mesti train kita ni, kalau tak berus gigi tak boleh tidur. Kita rasa macam tak selesa. Macam kita dah biasa pakai tudung kan. Bila rasa macam tak pakai, orang lalu dalang depan rumah kita, kita rasa macam macam tu. Kita kena train hidup kita tu, tak berus gigi tak boleh tidur. Dan lagi satu, waktu kita tidur, air liur kita diam, kita tak ada aktiviti. Air liur kita diam, tak mengalir. Lepas tu bakteria-bakteria yang hidup tadi tu berpesta. Tuan badan tidur, dia buat kerja malam-malam. So penting buang semua makanan sisa-sisa yang lekat celah gigi tu sebelum tidur ya. Dan kita mesti periksa sendiri. Kena duduk depan cermin selalu, bukan tengok hanya jerawat ke ya. Setengah orang dia tengok, bila dia tengok cermin dia tengok jerawat dia je, dia tengok jeragat dia tengok dia cantik, tapi mesti cek gigi sendiri. Mesti alert ya. Kadang-kadang ada masalah gigi, pergi dekat klinik, kita tanya gigi mana yang sakit, sebenarnya dia tak tahu gigi mana sakit tapi dia rasa tak selesa. Maksudnya dia memang tak pernah tak alert lah dengan keadaan gigi dia ya. Dan lagi satu, okey, bila kita berus gigi, lama mana kita nak kena berus gigi? 10 minit? 5 minit? Sebenarnya kita berus gigi selama 2 minit. Okey? Mula-mula tu memang siapa yang cuba timing 2 minit berus gigi, lepas tu baru kita tahu, oh sekejap ni kita berus gigi, sepatutnya kena lama sikit. So balik ni masing-masing gantung jam dalam bilik air, timing dulu 2 minit. Lepas tu bila dah tahu timing dia, okey, dah settle ya, kita dah pandai. Okey, setengah orang galakkan guna floss ya, tapi memang kita galakkan guna floss sebab ada celah-celah gigi yang kita tak boleh nak bersihkan, kita kena guna floss. Dan satu lagi ubat kumur ya. Ubat kumur sebenarnya dia bukan untuk bersihkan 100%. Yang penting kita gosok gigi. Sebab macam contoh kita nak cuci lantai kan, yang penting kita beruskan, bukannya kita sembah air sabun je, betul tak? So berus gigi pun macam tu, yang penting kita berus. Lepas tu kita nak kumur tu hanya untuk mengurangkan bilangan bakteria dalam mulut kita. Okay? Alright. Okey, Dr. Is. Pemakaian braces pula kan, selain daripada tujuan kosmetik kita pakai braces ni kan, boleh doktor kongsikan sikit tak golongan mana sebenarnya yang banyak menggunakan braces dan apa tujuan mereka ni menggunakan braces? Sebab even kita tengok sekarang kan permintaan terhadap penggunaan braces tu sehingga wujudnya fake braces, fake dentist semua ni menunjukkan bahawa penggunaan braces tu amat tinggi sekarang ni. So
dah jadi macam trend sebenarnya orang pakai braces ni. So boleh Dr. Is explain berkaitan dengan penggunaan pemakaian braces? Okey, fake braces ya, ni adalah isu yang sedang hangat diperkatakan tentang bahagian pergigian lah. Okey, mungkin anda semua ada yang pernah nampak orang yang pakai fake braces ya. Okay, sebelum saya terangkan fake braces ni apa, kita kena faham fake yang original dia macam braces yang original dia macam mana. Okey. Okey, braces ni sebenarnya dalam istilah lain bahasa kita panggil pendakap gigi. Okey, pendakap gigi ni kita pasang yang sepatutnya kita pasang di atas permukaan gigi yang ada masalah kesesakan, gigi yang tak teratur ataupun gigi yang jongang, yang terlalu jongang sehingga orang tu kurang keyakinan diri, okay, sampai nak makan pun dia punya gigi atas dan gigi bawah tu tak bertemu, ya, tak boleh mengunyah, jadi dia efek dia punya kualiti hidup dia. Jadi orang-orang ni yang sepatutnya pakai braces, ya. Okey, ni kita panggil rawatan ortodontik, ya. Kalau di kerajaan, di klinik yang berdaftar yang buat rawatan ortodontik ni adalah pakar ortodontik, ya. Pakar ortodontik kat Perlis kat mana tahu tak? Dekat klinik pergigian Gial, ya. Seorang aja pakar ortodontik dekat Perlis ni, dekat Gial. Okey. Okey, bercakap tentang fake braces ni, dia generasi yang muda-muda sekarang ni, yang Gen Y, generasi Y ni, dia orang macam dia orang cepat terpengaruh tau, dia ikut trend. Bukan saja cara dia orang pakai baju kan. Kadang-kadang kita tengok fashion pun lain macam je kan, dia orang punya dia ikut trend, ikut kawan-kawan kat sekolah. So fake braces ni pun dah jadi trend. Ya, dia sebenarnya rawatan braces ni dia kos dia mahal. Okay, kalau kita buat kat klinik swasta, klinik gigi swasta, dia kos dia boleh cecah sampai 6,000 7,000 ya. So budak-budak ni bila dia pakai braces, konon-kononnya dia rasa dia anak orang kaya. Dia rasa dia hebat daripada kawan-kawan dia yang lain. So dia orang pakai. Dan lagi satu, braces ni bila pakai dia ada getah-getah yang colourful ya dekat celah-celah bracket tu. Okey, getah ni bagi dia buat macam dah jadi aksesori. Dia orang letak gambar Mickey Mouse, dia orang letak gambar strawberry ya. Dia jadi trend. Okay, so budak-budak yang mudah terpengaruh ni dia jadi mangsa segelintir orang-orang yang ambil kesempatan. Orang yang ambil kesempatan ni bukan doktor gigi, bukan doktor gigi yang bertauliah, yang belajar tentang ilmu pergigian. Ni orang-orang lain yang kerja kerja lain lah. Dia bukan doktor gigi. So dia orang belajar daripada mana nak pasang braces ni. Dia orang tengok YouTube saja. Dia orang belajar dekat YouTube 20 minit, 2 jam, dia orang dah pandai, dia orang order dekat online. Okey, dia orang dapat fake braces ni, kita panggil fake lah sebab tak original kan. Kita tak tahu sumber dari mana. Lepas tu dia akan iklankan dekat Facebook, dekat TikTok ya. So budak-budak muda kebanyakannya duduk pegang handphone je kan. Tak payah anak saya lah. Anak saya pun memang duk pegang handphone, jadi dia orang terpengaruh. Semua TikTok semua keluar dekat handphone. Okey, so yang apa tu orang yang ambil kesempatan ni kita panggil dia fake dentist ya. Doktor gigi palsu. So doktor gigi palsu ni dia akan pasang fake braces ni dekat tempat-tempat yang bagi dia orang selamat lah. Contohnya apa? Dia orang pergi ke rumah ya. Lepas tu dia orang pasang dekat spa, dia orang pasang dekat hotel ya. Yang lagi satu sekarang ni ada masuk asrama. Masuk asrama tanpa pengetahuan warden. So siapa yang ada anak-anak tolong memantau lah, tolong advice, bagi info. So dia, kalau ada orang yang promote tentang braces ni, dia orang tahu oh ini fake ya. Okey. So jadi kenapa mereka semua ni macam cenderung untuk jumpa dengan fake dentist ni berbanding dengan diorang pergi ke klinik-klinik pergigian yang bertauliah ni, Dr. Is? Itulah kan macam kadang-kadang kita nak fikir pun pelik kan. Kenapalah sanggup pakai yang fake-fake ni kan. Tapi itulah sebenarnya bila kos tu terlalu mahal, diorang nak pakai juga, diorang ambil lah yang fake. Tak payah cakap yang golongan ni macam yang lain-lain pun kita nak pakai handbag yang original kan. Sampai pakai LV pun beribu-ribu kan. Paling murah pun 7,000, 10,000.
Kita pergi Padang Besar, kita dapat yang fake, tak apalah LV yang macam tu. Dia orang pun macam ni. Tapi sebenarnya yang ni melibatkan kesihatan, ya. Pertama sekali dia orang nak pakai ni sebab murah. Murah pun tak murah sangat. Kalau fake braces ni beratus-ratus juga dia orang kena bayar. Okey, berbanding dengan yang betul-betul original lah, ya. Kalau dekat hospital, dekat klinik kerajaan 1,500, kalau kat private dalam 5, 6, 7 ribu macam tu. Okay, lagi satu, kalau dia orang pasang yang fake ni tak perlulah nak beratur, nak tunggu appointment dekat klinik, ya. Dia orang terus dapat je, call je, terus datang rumah pasang. Okey. Tapi diorang ni sebenarnya diorang tak tahu yang fake dentist ni hanya belajar kat YouTube cara nak pasang. Diorang tak belajar ilmu nak tanggalkan. So apa jadi bila ada sakit, sebab pasang braces ni memang akan menyakitkan, ya, akan menyebabkan gigi tu rasa sakit, akan menyebabkan gusi kita luka, bibir pecah, ya, kalau tak betul, ya. Jadi bila dia sakit, dia nak cari balik, memang masalah. Okey. Maknanya apa implikasi Dr. Is apabila kita menggunakan khidmat fake dentist ni dan menggunakan fake braces ni? Apa implikasi dia? Implikasi. Okey, implikasi dia memang sangat serius, ya. Implikasi dia sebab ialah kita tak tahu fake braces tu orang tu order daripada mana. Ada laporan yang menyatakan dalam fake braces tu ada plumbum, ya. Plumbum of course dia menyebabkan bahaya pada kesihatan, ya. Dan lagi satu, orang-orang yang mengamalkan yang pasang ni, dia orang bukannya berdaftar, dia orang tak tahu pun prosedur. Sebenarnya kita dekat klinik semua alat kita memang sterile, memang nyah kuman, memang kosong kuman, ya, segala peralatan yang kita buat dekat klinik tu. Tapi bila dia orang buat kat rumah, kat hotel, mana ada masak-masak barang ke apa, dia orang bawa lah. Silap-silap kan, yang customer yang sebelum tu basuh pun tak, ya. Lepas tu berjangkitlah HIV lah, hepatitis lah, TB, ya, macam-macam. So risiko ni budak-budak tak fikir, ya. So memang bahayalah dekat generasi sekarang, memang ramai yang terdedah dengan ni. So kita yang sebagai orang-orang yang adult ni, ibu bapa ni, kita kena alert, ya, jangan sampai benda tu berlaku lah, ya. Sebabnya bila pasang braces ni, kat celah-celah gigi tu memang susah nak bersihkan. So gigi akan rosak, gigi berlubang, lepas tu gigi boleh goyang, boleh tercabut, ya. Dan ada 2 kes dekat Thailand, kes kematian yang customer meninggal sebab tertelan fake braces, ya. So kita tak nak dia berlaku dekat Malaysia. Okey, Dr. Is berkaitan dengan fake dentist, fake braces and all that lah. Dan selain daripada fake braces kan, saya pun berminat juga dengan isu pemutihan gigi, ya, Dr. Is. Sekarang ni ramai juga yang terpengaruh dengan nak putihkan gigi. So nak kulit putih, nak gigi putih kan. So boleh doktor terangkan sikit tak macam mana tentang rawatan pemutihan gigi tu dan juga kesan negatif sekiranya kita membuat rawatan pemutihan gigi tu. Okey, sekarang ni macam-macam, gigi pun nak putih. Okey. Gigi rawatan pemutihan kita panggil dia pelunturan gigi pun kita sebut juga. Lepas tu tooth whitening lah, tooth bleaching, ya. Itu istilah-istilah dia. Sebenarnya ada rawatan tooth whitening ni, ya, wujud dekat kesihatan pergigian lah. Okey, dia ni rawatan ni kita buat untuk gigi yang kekuning-kuningan, yang berubah warna. Okey, berubah warna sama ada dia bertumpuk-tumpuk ke whatever, tapi dia berubah color, memang nampak dia berubah. Lepas tu kita ada kita gunakan bahan untuk nak putihkan gigi. Bahan apa kita guna? Hydrogen peroxide, ya. Hydrogen peroxide tu adalah bahan yang betul-betul mengkakis, ya. Lepas tu natrium perborate, sodium perborate, dan bahan-bahan ni dia ada dikawal dia punya kepekatan dia, ya. Dan teknik untuk buat pemutihan gigi dia ada 2. Satu teknik kita datang ke klinik, doktor akan buat di klinik,
Okay. Bila buat di klinik tu memang doktor akan guna kepekatan bahan dia tadi dengan kepekatan yang tinggi, tapi dia jaga prosedur dia akan tutup permukaan gusi dulu, lepas tu baru dia bleach. Dia letak cecair tu di atas gel tu di atas permukaan gigi. So gusi-gusi, bibir semua dia protect, ya. Jadi dia kena dekat gigi saja. Yang tu memang under control, kena buat kat klinik. Dan lagi satu jenis boleh bawa balik ke rumah. Bawa balik ke rumah ni kepekatan dia rendah. Tapi mesti di bawah arahan doktor gigi yang bertauliah, ya. Dan kesan dia lambatlah sebab dia kepekatan dia kurang kan. Jadinya ada ramai orang yang senang je, dia order je daripada online. Sebab sekarang ni iklan memang tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol iklan, segala-gala iklan keluar kat Facebook, TikTok semua dia order, lepas tu dia tak tahu kepekatan, dia orang pakai tooth bleaching tu, habis semua bibir, semua gusi, semua luka, merah, melecet, ya, sebabkan bahan-bahan ni tadi. Baik doktor, kalaulah katakan rawatan pemutihan gigi ni kita tak berapa galakkan kan, sebab dia ada risiko-risiko tertentu. So ada tak rawatan-rawatan lain sebagai rawatan alternatif kepada mereka yang ada masalah gigi kuning ni? Okey, macam tadi saya kata rawatan pemutihan gigi ni memang bahaya, sebab kesan dia boleh mengkakis permukaan gigi, ya. Memang ada dekat klinik tapi kita tak galakkan. Kalau dekat klinik swasta tu mungkin dia orang sebagai bisnes, dia orang promote lah ada treatment tu. Tapi kalau dekat kerajaan kita kurang galakkan. Kalau boleh tak perlu. Okay? So kalau ada orang yang gigi dia berubah color, tak cantik, contoh dia dalam ni, dalam gambar ni. So kita boleh letak rawatan dekat klinik. Kalau yang berubah color sikit-sikit yang boleh ditampal, doktor gigi akan buat tampalan sewarna gigi, dan color tu color gigi lah. Sekarang ni dah tak ada tampalan yang warna hitam amalgam macam dulu, sebab rawatan tu memang bahan tu memang tak boleh guna dah sebab dia ada mercury, kita tak guna dah. So kita guna tampalan yang warna putih sama dengan gigi, lepas tu dan kita kena tengok dulu berubah warna gigi tu berubah sebab apa. Kalau gigi tu berubah, ada stain-stain rokok ataupun ada karang gigi, doktor akan buat scaling, buang stain dengan karang gigi tu dengan alat penskaleran, Okey, tapi yang tu yang simple. Doktor gigi dekat klinik akan buat yang simple, yang straightforward case. Yang lebih complicated, case yang lebih complicated, dia akan rujuk ke pakar restoratif. Kat saya lah, dekat klinik pergigian Berseri. Okey, yang complicated tu yang macam mana? Yang gigi tu berubah color lepas buat rawatan nakar. Okey, bila lepas buat rawatan nakar, gigi kita tu makin lama dia makin gelap, color dia, sebab kita dah gigi tu dah tak ada saraf, dah tak ada bekalan darah, dia dah jadi gigi yang mati. So lama kelamaan dia punya color tu dah tak natural. So kalau gigi depan, of course kita tak nak lah gigi kita warna hitam. So kita boleh bagi rawatan, satu rawatan vernier. Okay? Rawatan vernier ni apa? Rawatan vernier ni adalah rawatan yang kita salut permukaan depan gigi dengan porselin. Lapisan nipis dengan porselin. Okay? Kita trim sikit lapisan depan gigi, kita simenkan lapisan porselin. Sebelum kita lapiskan dengan lapisan porselin tu, kita make sure gigi di dalam tu sihat dulu. Okay? Sihat dulu. Sebab tu kena buat kat klinik gigi. Sekarang ni vernier tu ada yang fake. Macam-macam fake dah sekarang ni. Vernier pun ada yang fake. Diorang beli fake vernier dekat online. Ada yang jenis yang tempek. Mungkin dalam package tu ada siap gam. Gam. Letak aja kat gigi tu. Lepas tu gigi sakit kalut. Tak boleh nak buka. Memang ada kes macam tu. Yang orang pergi di rumah tolong ni pun ada. Dia tengok gigi orang tu teruk sangat. Dia selalu pergi kat orang perempuan. Sebab orang perempuan ni dia nak cantik. Kalau orang lelaki mungkin tak kisah. Okey, kalau orang perempuan ni gigi pelik sikit stres. Lepas tu dah orang promote benda yang cantik, okey, jadilah tempek. Lepas tu gigi sakit, kalut tak boleh nak buka. Okey, lagi satu yang jenis sarung, macam-macam jenis fake vernier ni sekarang, Okey. So make sure pergi jumpa doktor gigi kalau nak buat rawatan apa-apa. Okey, tu satu gigi rawatan yang kita boleh bagi vernier,
Okey, lagi satu crown. Crown tu bukannya yang crown kita pakai atas kepala itu pakai atas gigi. Crown tu maksud kita sarungkan gigi tu. Okey, kalau gigi tu bentuk dia tak cantik, lepas tu dia patah separuh ke, asyik letak tampalan, asyik tercabut lah berapa kali. Duduk 2 hari makan tulang ayam, pecah balik tampalan. Tu kena buat crown. Kita sarungkan dengan porselin. So kebaikan porselin ni dia tak berubah color sampai bila-bila. Okey? Tak berubah color sampai bila-bila dan dia cantik, ya. Okey, Dr. Is, ni kalau gigi yang tak cantik, kita boleh tampal, kita boleh sarung. Tapi macam mana pula dengan orang yang dah hilang gigi? So kalau macam hilang gigi tapi dia tak nak pakai gigi palsu kan. So sebab setahu saya ramai orang yang kata pakai gigi palsu ni tak selesa, nak kunyah ke, nak makan ke. So macam mana Dr. Is nak tackle isu ni? Okey, gigi yang dah hilang So kalau ada siapa yang dah tercabut gigi, terutama gigi depan, jangan stres, okey, sebab ada cara rawatannya, ya. Okey, salah satu rawatan yang paling simple, yang paling murah adalah gigi palsu. Gigi palsu dia boleh tanggal lah, ya. Kalau setengah orang kan, mungkin orang-orang kat sini semua faham lah. Kalau orang tua-tua tu mungkin kan dekat kampung-kampung, makcik-makcik dia orang fikir nak pakai gigi palsu ni kena cabut semua gigi. Tak, kalau ada 2-3 batang gigi yang hilang, boleh je terus pakai gigi palsu. Tak perlulah setiap minggu kena pergi ke klinik gigi. Sebab apa? Sebab nak pakai gigi palsu, pergi duk cabut je gigi satu. Okey? Okey, itu mitos lah tu. So gigi palsu ni senang cuci. Kita malam-malam sebelum tidur kita berus gigi dulu, lepas tu berus gigi palsu, lepas tu simpan, esok bangun pakai. Okey. Itu tapi ramai orang tak selesa dengan gigi palsu. Sebab apa? Sebab dekat langit dia ada tapak kan. Bila ada tapak ni dia rasa tak selesa lah bercakap, tak sempurna. Tapi ada je orang yang survive pakai gigi palsu sampai 20 tahun, relax je dia pakai kan. Kita pun tak tahu dia pakai gigi palsu. Okey? Okay, so kalau orang yang tak selesa pakai gigi palsu, dia nak yang something yang macam gigi, tak payah buka-buka. Kita ada rawatan dia. Kita panggil jambatan pergigian. Okay, dental bridge. Dental bridge ni macam jambatan lah. Kita hubungkan antara gigi sebelah dengan menyebelah. Kita guna 2 gigi yang sebelah yang tempat yang hilang gigi tu, kita gunakan gigi tu untuk memegang bridge tu. So kita simenkan 3 unit gigi tu terus atas gigi. Ya, tak perlu nak buka-buka dah. Okey, yang lagi satu implant. Dental implant ni kita pasang letak implant, kita tanamkan implant di dalam tulang. Ya, tulang rahang. Lepas tu kita biar sekejap bagi dia sebati. Lepas tu kita letakkan gigi porselin ke atas implant tu tadi. Okey, so macam kita dah ada gigi balik lah. Banyak kan sebenarnya dia punya cara-cara rawatan ni, tapi boleh Dr. Is kongsikan tak dia punya charge ataupun harga yang dikenakan di klinik pergigian kerajaan ni untuk setiap rawatan-rawatan ni Dr. Is? Okey, so mesti ada ramai yang duduk terfikir kan gigi sendiri. Okey, gigi aku ni kena buat ni bila saya ceritakan crown, veneer apa semua ni kan. Okey, so kita nak tahu harga dia pula. Okey, harga dia saya fokus dekat rawatan yang kompleks tadi lah ya. Yang biasa-biasa yang scaling, tampal tu semua RM2 je kat klinik kerajaan. Murah sangat kat klinik kerajaan, RM2 je. Kalau ke private ni 100 lebih, 200 setiap kali tampal kan. Okay, so untuk crown, bridge, dental implant, veneer semua sebenarnya kita guna makmal swasta untuk nak hasilkan porselin yang cantik tu tadi ya. Sebab kerajaan kita Kementerian Kesihatan tak sediakan lagi fasiliti lab untuk buat porselin tu ya, belum. Jadi kita hantar ke lab swasta, pasien kena bayar direct kepada lab tersebut. Ya. Kalau crown, harga dia RM350 hingga RM400 satu batang gigi. Okay. Termasuklah veneer sama. Veneer dengan crown tu sama. Okey, sebab kalau bridge pula, sebab dia jadi 3 unit kan. Kalau crown dia sebiji je, kalau bridge dia 3 unit, jadi kena kali dengan 3 lah. So dia punya harga dia range daripada RM1,050 ke RM1,200 ya, untuk bridge. Okey. Dan dental implant harga dia RM1,850 ke RM3,000. Termasuk dah semua implant yang nak tanam dalam tulang dengan gigi yang kat atas tu. Dah complete ni harga tu.
Okey. Dan gigi palsu, kalau tapak yang plastik RM10, tapak yang krom ni yang metal RM300. So mesti ada orang tanya, kalau DGL kita kena kerja kerajaan kena bayar ke semua ni? Kena sebab yang ni harga charge ke harga ke makmal swasta, dan denture tu selalu harga prosesis memang kena bayar lah walaupun dekat kerajaan ya. Okey, terima kasih Dr. Isma atas perkongsian yang cukup berinformatif. Siap dengan harga lagi. Dah boleh buat kira-kira lah, simpan duit lah ke siapa nak pasang crown ke, veneer ke. And then mungkin sebelum kita akhiri forum kita pada hari ini, Dr. Is nak bagi apa-apa pesanan kepada wanita-wanita hebat kita dalam forum ni berkaitan dengan kesihatan gigi ni. Okey, pesanan saya untuk fake braces tadi, siapa-siapa yang kenal yang pakai fake braces, sama ada dia sendiri kat sini ataupun adik dia ke sepupu dia ke kat rumah, please make sure dia pergi ke klinik kerajaan, tanggalkan dengan serta-merta ya. Sebab kita sekarang ni tengah siasat siapa yang fake dentist ni ya. Dan bila kita pergi ke klinik tu untuk tanggalkan, kita mesti bagi seboleh-bolehnya bagi detail yang fake dentist ni tadi. Kita nak nama, kita nak tempat dia operasi. Ya, sebab apa? Sebab kita nak buat tindakan, kita nak siasat. Sebab kita sekarang ni kita ada Akta 804 yang boleh dijatuhkan hukuman didenda RM300,000 ya, ataupun penjara tidak melebihi 6 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okay, memang berat dia punya hukuman ya. So, tapi masalahnya sekarang ni bila ada kes, orang tak datang, orang tak nak bagi detail. Sebab apa? Sebab yang pasang tu kawan dia, saudara mara dia, ya. Jadi susah kita nak siasat. Okay, so make sure kita bagi info. Kita bagi info dekat orang-orang sekeliling kita lah pasal benda yang fake-fake ni ya, fake braces lah, fake veneer lah. Okay, dan kita sebagai seorang wanita, kita mesti jadi contoh yang baik ya pada anak-anak kita, pada suami kita, ya. Make sure kita ni jaga diri kita sendiri dulu, kebersihan, barulah kita cantik. Kita nak cantik mesti kita kena sihat dulu, betul tak? Okey, so hargai dan sayangilah anugerah Allah pada kita. Okey, itu sajalah pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kita tengok dekat sini, maksud dia kalau kita pakai fake braces ni, kita boleh sebenarnya kalau kita rasa macam kita dah tersalah langkah lah sebenarnya. So kita disarankan untuk pergi ke klinik pergigian kerajaan untuk prosedur-prosedur yang seterusnya. Jangan rasa takut untuk datang nanti kena marah dengan dentist kan sebenarnya. Dr. Is tak kena marah kan sebenarnya. Tapi ada sikit charge lah kan Dr. Is. Ya, charge. Okay. Charge untuk buka fake braces ni RM100 ya. Tapi kalau yang betul-betul yang pasang fake braces ni, nak pasang lagi mahal daripada nak tanggal RM100 tu tahu. Tapi memang kena tanggalkan serta-merta. Ada ke antara sini yang ada fake braces? Kalau ada pun mesti tak berani nak ngaku nah. Okey, jangan tak berani nak mengakulah datang berjumpa dengan dentist kita dan melalui prosedur yang proper, yang betul-betul daripada kita jumpa dengan fake dentist, pakai fake braces, semua tu tak selamat. Tambahan kita guna dia dekat dalam mulut kita pula tu kan, nanti jadi apa-apa susah. Okey, so terima kasih Dr. Ismail Rizal atas perkongsian pada hari ini dan sedikit nasihatlah daripada Puan Rohaya kepada para wanita kita tentang penggunaan produk kesihatan dan juga produk kosmetik yang berada di pasaran. Baik, terima kasih Dr. Khaniza. Sedikitlah saya nak recap balik. Pastikan ya bila kita nak ambil ubat, pastikan ubat tersebut berdaftar. Kita buat semakan dulu ada nombor MAL dan juga hologram KKM. Dan kosmetik lakukan semakan di website MPRA ataupun melalui apps MPRA product search, okey. Dan saya sangat ambil kesempatan ini sarankan tuan-tuan dan puan-puan kalau nak ambil ubat ataupun nak gunakan kosmetik pun boleh dapatkan pendapat. Tanya dulu kepada yang lebih pakar lah. Kalau nak kurus, jumpa doktor, dia ada cara-cara dia. Jangan kita simply ambil produk-produk yang boleh merisikokan dan membahayakan
kesihatan kita. Jangan sekali-sekali, sebab sekarang ni zaman teknologi, zaman media baru, media sosial, Facebook, TikTok semua kan, banyak sangat testimoni tentang produk-produk, tentang kosmetik, klaim yang macam-macam yang bila kita tengok tu memang mengujakanlah rasa terdorong nak beli ataupun terdorong nak guna produk ataupun kosmetik tu kan. Kita jangan mudah terpedaya. Kita kena pastikan ubat yang kita nak ambil tu betul-betul selamat untuk kita gunakan ya. Seterusnya saya nak showkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sering rujuk kepada ahli farmasi dan juga doktor berkaitan dengan ubat-ubat, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada aduan, ada aduan, contoh ada tahulah aktiviti penjualan ubat tak berdaftar ke, ataupun mana-mana ada founder kosmetik dia tak notifikasi kosmetik tersebut, boleh datang ke pejabat kita buat aduan dan kita akan ambil tindakan penguatkuasaan. Ini penting ya. Kerjasama dan maklumat daripada tuan-tuan dan puan-puan amat berharga bagi kita lah, sebab memang tanggungjawab kami di farmasi ya, untuk memastikan bekalan ubat, pemberian ubat kepada masyarakat adalah selamat untuk digunakan, dan kosmetik juga selamat untuk digunakan ya. Dan seperti yang dilayani, saya nak promote pada tuan-tuan dan puan-puan di website JKN Perlis, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, ada satu pautan link One Stop Info. One Stop Info ni kita dah kompilkan semua maklumat-maklumat berkaitan dengan pendaftaran ubat. Dekat sini kita dah ada kongsikan cara kalaulah ada di kalangan kita yang nak berniaga, nak jual kosmetik kan, kena notifikasi kosmetik dengan NPRA. Kat sini kita dah muatkan semua tata cara, step by step semua dekat sini. Lepas tu macam mana kita nak kena ubat berdaftar, mungkin tadi ada yang terlepas, info-info kan, semua ada di sini. Jadi kita kumpulkan semua maklumat di One Stop Info ni, yang mana kita upload dekat Jabatan Kesihatan punya website, dengan yang mana ini adalah projek yang dibangunkan oleh Cawangan Penguatkuasaan Farmasi dengan kerjasama pihak ICT JKN. Jadi akhir kata, saya sekali lagi mengajak tuan-tuan puan-puan pastikan ambil ubat yang berdaftar dan juga kosmetik yang bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Rohaya. So baik, maka kita pun dah sampai ke pengakhiran, dah pukul 1 pun sekarang ni. Forum kita pada tengah hari inilah perkongsian yang cukup padat dan harap dapat membuka mata banyak pihak di antara kita ni untuk kita lebih bijak memilih bagi produk-produk yang ada di pasaran. So apapun hak memilih ni ada di tangan pengguna, buatlah pilihan yang baik, dan yang mendatangkan kemudaratan kepada diri tu adalah kita sendiri yang memilihnya. So sayangi diri, untuk kekal cantik dan anggun berkarisma, mestilah kita bijak membuat pilihan argata pelihara kecantikan luaran dan juga kecantikan dalaman. Sekian, Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.